Industri kewangan Islam dijangka terus menyaksikan pemulihan dalam tempoh pasca pandemik COVID-19. Ia disokong pelbagai instrumen penting termasuk pelaburan. Apa antara peluang yang boleh dimanfaatkan pelaburan Islam pasca pandemik? Topik ini menjadi fokus BIS Malaysia petang ini. Teruskan bersama saya Faiz Syairah Nizam untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini BIS Malaysia edisi Isnin 11 Julai 2022. Ketika ini bersiaran menerusi saluran berita RTM dan TV1. Selain itu, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Sebelum kita ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu respons BIS untuk topik perbincangan hari ini. Kita sudah pun melangkaui tempoh pandemik dan kini kita berada dalam tempoh pasca pandemik. Sudah tentu ramai di luar sana ingin melihat ruang dan peluang untuk melakukan pelaburan Islamik. Bila kita merujuk kepada pelaburan Islamik, sudah tentu kita mempunyai beberapa instrumen dan channel-channel di luar sana yang ditawarkan. Ianya bersifat mengikut prinsip-prinsip kewangan Islam. Yang pertama adalah instrumen yang ditawarkan oleh perbankan Islam. Ada pelbagai produk perbankan Islam yang halal dan thayyib yang memberikan pulangan yang disahkan mengikut atau patuh syariah. Yang kedua adalah sektor apa yang dipanggil capital market atau pasaran modal atau lebih dikenali dengan nama sukuk. Sektor yang ketiga adalah sektor hartanah REITs yang disahkan patuh syariah. Jadi kita lihat apakah keuntungan dan kelebihan kita untuk melabur di dalam sektor perbankan atau sektor kewangan Islami. Yang pertama, sudah tentu ianya halal dan ianya thayyib, dan kita memastikan bahawa setiap pelaburan kita mendatangkan pulangan yang patuh syariah dan mendatangkan barakah. Yang kedua, kajian pasaran juga telah menunjukkan betapa pelaburan di dalam instrumen kewangan Islam seperti yang saya nyatakan di atas atau sebelum ini adalah sektor yang amat stabil dan tidak terjejas. Dia tidak menjanjikan pulangan yang kita kata bulan bintang, tetapi dia menjanjikan pulangan yang stabil. Berbeza dengan instrumen-instrumen konvensional yang menjanjikan atau kadang-kadang memberikan pulangan yang luar biasa, namun ianya mudah untuk terkesan akibat kesan-kesan eksternaliti seperti pandemik, inflasi, kegawatan dan sebagainya. Jadi untuk di luar sana, jika anda ingin melakukan pelaburan yang bersifat mendatangkan pulangan duniawi dan juga di akhirat, insya-Allah pastikan bahawa pelaburan-pelaburan ini adalah pelaburan yang patuh syariah. Selain daripada mendapat barakahnya, insya-Allah dia akan mendatangkan pulangan yang agak stabil dan lestari dalam tempoh masa panjang. Saudara, itu tadi respons daripada pakar ekonomi mengenai pelaburan Islam pasca pandemik. Dan untuk perbincangan lanjut mengenai isu ini, kita akan bersama dengan panel undangan di studio seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Bahasa Melayu adalah bahasa ilmu, tetapi penggunaannya berkurangan kerana tidak ada terjemahan buku-buku untuk sebagai ulang kaji dan juga sebagai buku yang khusus untuk digunakan di sekolah, di universiti dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya harap Institut Terjemahan selepas ini akan lebih proaktif dan kajian akan memperkasakan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun TBM.
Pelaburan Islam pasca pandemik, topik ini menjadi fokus Bualbis petang ini bagi melihat potensi serta peluang yang boleh diterokai terutama ketika negara dalam fasa peralihan endemik. Secara umumnya, pelaburan Islam adalah berasaskan prinsip kewangan Islam yang bertujuan memenuhi keperluan kewangan pelabur dengan integriti dan secara adil. Bukan sekadar pelaburan berpandukan agama tetapi juga sebagai bentuk pelaburan beretika. Bagi memahami dengan lebih jelas mengenai pelaburan Islam, kami bawakan panel undangan di studio Ketua Pegawai Eksekutif Principal Asset Management Puan Munirah Khairuddin. Apa khabar Puan Munirah? Khabar baik Syahira. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami dalam Bis Malaysia Puan. Waalaikumsalam dan salam sejahtera. Baik Puan, 2 tahun pandemik COVID-19 memberi satu gambaran bahawa kita perlukan sektor pelaburan yang lebih lestari dan mantap. Melihat kepada proses itu sendiri, apa yang mungkin Puan boleh kongsikan ketika ini perkembangan pelaburan Islam dalam negara? Pelaburan Islam Syahira memang sangat menyeluruh. Ya, dia berasaskan fundamental. Maksudnya fundamental secara halal dan juga sektor-sektor yang melibatkan ekonomi yang terlarang seperti alkohol, gara, riba dan sebagainya. Jadi pasca pandemik ni kita melihat pelbagai global issues yang sedang mendatangi kita ya, seperti peperangan di Ukraine, kadar inflasi yang tinggi di global dan juga di Malaysia, right? Juga supply chain disruption. Jadi pasca pandemik ni macam-macam yang sedang berlaku di pelaburan antarabangsa dan juga di Malaysia. Bagi saya sebab pelaburan Islam ni patuh syariah ni memang sangat menyeluruh dan banyak fokus kepada pelaburan yang beretika. Sebenarnya banyak sektor-sektor ekonomi yang bermanfaat seperti energi, oil and gas. Seperti sektor-sektor yang memang memfokuskan kepada fundamentals. Jadi memang pelaburan adalah sedikit volatile, tapi pelaburan Islam sebenarnya amat memfokuskan kepada fundamentals investing. Okey, Puan, kita lihat pelaburan, kita faham dahulunya pelaburan konvensional dan pelaburan patuh syariah atau pelaburan Islam ini mula dikenali dan diterima dalam 10 tahun lepas. Melihat kepada pengelasan, perbandingan yang mungkin Puan boleh lakukan di antara pelaburan Islam dan pelaburan secara konvensional itu, apa yang boleh kita fahami? Pelaburan Islam ini seperti yang saya katakan tadi sangat menyeluruh. Konvensional, pelaburan konvensional mungkin ada sektor-sektor seperti riba ataupun bila kita tengok valuation company itu kita tak perlu mengambil terlalu banyak fokus kepada hutang atau gearing company, tapi untuk pelaburan Islam faktor-faktor itu sangat mustahak sebab pelaburan Islam ni lebih jangka masa panjang. Okay. Kalau company itu banyak hutang long term, ya itu memang tak boleh ya, dalam Islam. Jadi pelaburan Islam ni memang memfokuskan kepada keuntungan yang adil, ya, sharing of equality. Okay. So fundamentally untuk jangka masa panjang bagi saya pelaburan Islam ni lebih kukuh, lebih bermanfaat sebab dia konsep-konsep etika tu ya. Jadi tak semestinya berlandaskan agama saja, orang Islam saja boleh melabur dalam pelaburan Islam. Pelaburan Islam juga terbuka kepada semua. Jadi attractiveness tu kepada pelaburan Islam sekarang bukan sahaja terhadap orang yang beragama Islam tetapi sangat menyeluruh kerana fokus kepada fundamental investing tu. Okey, kalau ikutkan kepada peluang penerimaan secara dalam negara ini, apa yang mungkin Puan boleh kongsikan kerana pelaburan ini kita faham makin lama kita sedar pelaburan itu penting secara individu itu sendiri dan bagaimana penerimaan dan perkembangan dalam negara yang mungkin ini jadi satu kepercayaan akan datang?
kita kena tengok demografi Malaysia. Malaysia dalam 67% adalah rakyat beragama Islam. Jadi memang natural di Malaysia memang acceptance tu tinggi. Tapi sebenarnya bila saya menguruskan syarikat kewangan kami, kami mentadbir dalam lebih 90 bilion, dalam lebih kurang lebih 1/3, 30 bilion lebih adalah batu syariah. Maksudnya memang appetite tu untuk pelaburan Islam memang tinggi. Jadi rakyat yang bukan agama Islam pun sebenarnya cenderung kepada fundamental investing ni. Okey, itu secara lokalnya tempatan. Penerimaan secara global, apa yang mungkin Puan boleh kongsikan? Secara global sebenarnya bila kita lihat evolusi perkembangan Islamic finance, mungkin pada awalnya people berlabur lebih cenderung kepada opportunity tau. Okey, mungkin dia company dia nak keluarkan sukuk, dia kata mungkin pelabur di Middle East akan masuk. Tapi sekarang ni lebih daripada just opportunistic. Kita lihat negara-negara di Middle East memang perkembangan Islamic finance sangat tinggi, tapi juga di UK, di US, Japan. Yes. Ya. Jadi saya rasa keseluruhannya masyarakat global memang mengiktiraf dan mengakui pelaburan Islam ini ada tempat sebab fundamental investing. Okey Puan, ekonomi sentiasa membangun, ekonomi itu memerlukan juga sektor pelaburan untuk sentiasa berkembang. Melihat kepada ekonomi-ekonomi baru, di mana peluang yang perlu diterokan? Ekonomi baru. Jadi bila kita tengok pelaburan sama ada konvensional atau Islamik, ekonomi baru yang saya lihat mungkin banyak opportunity teknologi. Teknologi, bioteknologi ni untuk pharmaceuticals, vaccination, Asia, China, dan juga ASEAN. Absolutely. So bila kita lihat pelaburan Islam, itu kawasan-kawasan yang atau sektor-sektor yang besar berkembang dalam jangka masa 5, 10, 15 tahun. Kemudian kita akan screen company-company yang hutang, gearing level hutang dia bagus. Dia memang fokus kepada mungkin sektor-sektor yang beretika, sektor-sektor yang fundamental. Jadi kalau Syairah boleh bayangkan, itu semua sektor-sektor yang menarik. Kemudian kita letak lagi satu layer Islamic punya principles. Jadi semestinya pelaburan Islam ni saya rasa memang sangat hebat. Okey. Ya. Kita lihat pelaburan syariah ini bukan Malaysia, negara jiran kita, negara yang besar kita bersama adalah China. Ekonomi mereka sentiasa diperbaharui dari masa ke semasa. Melihat kepada negara-negara ini, kebergantungan Malaysia kepada negara besar itu penting. Dan apa yang boleh kita tambah baik? Sangat penting. Jadi Malaysia sebenarnya mempunyai ramai pekerja yang skilled sector, dan juga kita now dekat level yang value add service. Kita dah berpindah daripada cuma manufacturing tetapi more to technology and value add service. Jadi memang Syahira, daya saing competition di sekitar ASEAN ni sangat sengit ya. Jadi Malaysia kita semua harus mempertingkatkan teknologi, sains, dan juga value add service tu supaya kita juga boleh mengeksport. Malaysia kalau kita lihat cuma 30 lebih juta rakyat. Negara-negara ASEAN yang lain they have the benefit of large population. Bila population tu besar, maksudnya domestic consumption ni pun tinggi dan pekerja ni juga ramai. Tapi Malaysia cuma 30 lebih juta. Jadi daya saing tu kita kena go for higher value add. Macam science, technology, kita kena memastikan kita invest in long term competitive industry. Okey, pelaburan, bila kita bincang berkenaan dengan pelaburan, kita tidak terlepas untuk bincang berkenaan dengan cabaran dan risiko dalam sektor ini, kerana kita tahu ia satu benda yang kita mahukan, kita rancang dan kita ikut juga laluannya bagaimana. Banyak yang kita akan bincang Puan, kita berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam Bis Malaysia.
keluh kesah rakyat pada ketika itu. Dan ini saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah antara orang yang paling banyak sekali terlibat menguruskan COVID ini, kerana waktu mula-mula outbreak berlaku, dia sebagai Menteri Kanan Pertahanan yang diamanatkan untuk tiap-tiap hari bercakap kepada khalayak, menyampaikan maklumat pada khalayak, ya, ada kalanya dipuji, ada kalanya dicerca dan sebagainya, sehinggalah sekarang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebagai Perdana Menteri yang sedang mengemudi dan menangani fasa pemulihan negara yang masuk ke fasa yang paling akhir sekali. Jadi kita tahu betapa susahnya tempoh yang kita lalui itu, dan kalau bagi saya sebenarnya ini adalah suatu kejayaan berkat muafakat, berkat kerjasama, dan paling penting sekali komitmen yang tinggi yang diambil oleh kerajaan. Saudara, pelaburan Islam berasaskan syariah dan kita faham tujuannya untuk memastikan pelaburan dan pengaturan keuangan itu secara patuh syariah dan keuntungan itu dibahagikan mengikut seadil-adilnya. Kita masih bersama dengan Puan Munirah Khairuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Principal Asset Management. Melihat kepada sektor pelaburan ini, kita faham ada cabaran dan risiko kerana sektor ini satu sektor kita bergantung kepada jangkaan. Ikut pada cabaran dan risiko, apa yang boleh Puan kongsikan kerana kita sekarang dalam fasa peralihan endemik dan kita baru 2 tahun kita terbeban dengan pandemik. Bagaimana Puan? Sebenarnya Syahira, cabaran yang lebih ketara dan lebih memerlukan peningkatan atau secara education ialah mengenai cabaran inflasi. Yes. Sekarang ini. Jadi sekiranya kita rasa RM1,000 yang kita simpan di savings account boleh tahan kita RM1,000 yang sama 10 tahun sekarang, mungkin perlu berfikir lagi sekali ya. RM1,000 sekarang mungkin dalam 10 tahun akan hanya berjadi RM100. Susut nilai. Jadi cabaran tu saya rasa lebih mustahak dan lebih mendadak. Kita lihat di negara Turki, example ya, kadar inflasi yang sangat tinggi. Di Amerika inflasi meningkat, di Malaysia inflasi meningkat. Jadi cabaran yang lebih utama ialah untuk rakyat Malaysia melabur. Sekiranya kita rasa kita simpan duit RM1,000 ni boleh tahan kita 10 tahun, kadar penurunan akibat inflasi itu lagi dahsyat. Itu risiko, bagi saya risiko yang pertama. Kita kena sedar duit yang kita simpan untuk mungkin kita nak pergi haji ke, kita nak untuk retirement ke, untuk education anak-anak, kita simpan RM1,000 sekarang mungkin hanya akan menjadi RM100. Jadi macam mana kita hendak melawan cabaran atau risiko inflasi? Kita harus melabur. Melabur dengan kadar faedah atau kadar pulangan syariah yang lebih tinggi daripada apa yang kita dapat di bank. Ya. Okey, kita lihat sektor pelaburan ini, kita faham dia satu sektor yang jangkaan dan kita tahu jangkaan kita boleh lakukan macam Puan kata tadi 10 tahun akan datang, berlaku susut nilai, inflasi dan sebagainya. Apa antara lain yang menjejaskan sentimen pelaburan negara? Saya rasa sentimen pelaburan negara ini mungkin boleh dibahagi kepada dua ya. Satu, sentimen pelaburan mungkin apa yang foreign investor atau pelabur asing melihat kepada Malaysia. Company-company di Bursa Malaysia. Dan lagi satunya mungkin cabaran kita di sini melabur di Malaysia dan juga melabur di global. Sebab itu tadi yang awal tadi kita cakap macam mana Malaysia hendak menaikkan daya saing kita untuk menarik pelaburan ke pasar saham kita. Topik-topik yang saya sentuhkan tadi sangat mustahak dan saya rasa kerajaan memang banyak fokus kepada sektor-sektor yang boleh memberi daya saing yang bagus untuk Malaysia dengan bekerjasama dengan negara-negara di rantau ini dan juga di global.
dalam Malaysia sentimen ni masih kita fikir masih banyak yang mungkin pekerjaan masih tak stable pasca pandemik ni. Tapi saya lihat rata-rata kalau kita di Kuala Lumpur ke di bandar-bandar kan memang jam, traffic jam je sentiasa. Mall pun sentiasa penuh. Maksudnya rakyat Malaysia sudah kembali bekerja. Dan bila kembali bekerja mampu untuk menaikkan ekonomi negara. Saya sangat mustahak. Bila kita ada confidence tu, dia macam virtuous cycle. Dia naikkan ekonomi negara, mungkin gaji pun akan naik. Gaji naik, kita kena sentiasa fikir untuk melabur jangka panjang. Jadi sentimen ni memang feel good factor ni memang virtuous. Kita kena mula dari somewhere. Dan saya rasa kita dalam pasca yang masih baru untuk melabur, masih takut-takut sikit, tapi saya rasa jangan takut sebab cabaran yang lebih besar ialah cabaran inflasi. Okey, Puan. Kita dalam era digital yang sentiasa membangun, satu sektor yang saya kira satu sektor yang berpotensi. Dahulunya kita sendiri faham pelaburan dari segi cash reserve kita perlu tinggi, tapi sekarang kesedaran telah pun kita fahami segala pelaburan boleh dilakukan secara digital. Apa penambahbaikan yang boleh kita lakukan? Saya memang amat berminat dengan topik digital ni sebab di prinsipal kita memang banyak melabur dalam digital supaya rakyat Malaysia terutama yang generasi muda, bukan generasi muda saja, Gen X pun atau baby boomer pun sekarang semua orang ada Facebook, Instagram and semua e-commerce, semua online shopping. Jadi memang dah kebiasaan. Mobile penetration rate maksudnya kadar digital di Malaysia sangat tinggi, lebih 100%. Jadi memang kita memang biasa dengan phone ni kan. Jadi sekarang ni banyak platform yang menawarkan investment digital. Yang prinsipal nanti mungkin acara lain kita cerita, memang banyak kita dah launch digital investing and memang dia punya reception tu sangat bagus. So digital, sebab saya cakap tadi kan teknologi tu bukan saja teknologi terhadap bidang sains tapi juga teknologi digital terhadap bidang finance. Ya. Bila global economy mungkin tak stable atau tak tentu arah, kita dalam negara ni kita kena bantu each other ya. Jadi digital adalah method yang paling senang, paling viral kan. Cepat, viral, efisien. So saya sangat optimistik dengan fintech investing in Malaysia. Okey, kita lihat pembangunan digital dalam Malaysia kalau kita bandingkan negara-negara besar luar yang lebih laju. Kalau kita tengok potensinya dalam Malaysia, pembangunan digital dan pelaburan digital dalam negara, bagaimana potensi kita, Puan? Saya rasa sangat menakjubkan. Saya rasa global investors melihat kepada Malaysia dan ASEAN sebagai focus area. Ya, dulu digital people fikirkan China atau Korea atau Japan, tapi sekarang kalau ASEAN combine ASEAN penduduk di ASEAN lebih 600 juta dan mobile penetration in ASEAN melebihi 100%. Jadi masyarakat global digital pun ingin mengambil kesempatan dengan perkembangan pesat digital di rantau ini. Malaysia e-commerce, anything teknologi saya rasa sangat menakjubkan. Tapi Puan, ada satu keadaan yang perlu kita fahami, perlukan pendidikan berkenaan dengan pelaburan. Bagi Puan kata tadi generasi X, baby boomers pun boleh. Tapi bagaimana kesedaran ini ketika ini? Kesedaran atau kita panggil financial literacy, Syahira, ada peningkatan dalam prestasi itu, tapi masih tidak berapa tinggi. Lepas tu kita tengok savings ratio to GDP Malaysia ada turun ya, daripada 30% ke 26% savings to GDP. Maksudnya kadar savings kita pun ada sedikit turun. Jadi paling mustahak ialah macam program ini ya, kita menggalakkan generasi muda ataupun tak kisah siapa-siapa, kita kena start with savings. Saya punya rule of thumb sangat senang ya, kita kena make sure kita ada 3 ke 6 bulan cash ya, yang kita boleh menampung kalau ada emergency. Atau selebihnya tu kita kena disiplin untuk melabur.
Okey. Kena disiplin untuk melabur. Sebab yang saya katakan tadi, jangan ingat cash tu dalam bank tu adalah selamat. Sebab RM1,000 10 tahun akan datang mungkin RM100 saja. Betul, kita faham dari segi financial literacy pada awal sebelum kita masuk kepada sektor pelaburan itu sendiri. Perlu juga financial literacy kepada generasi-generasi akan datang. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Munirah Khairuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Principal Asset Management untuk perkongsian yang diberikan. Saudara, Bolbis itu tadi menutup Bis Malaysia edisi 11 Julai 2022. Terus amalkan kawalan Kendiri walaupun negara dalam fasa peralihan endemik. Saya Faiz Syairah Nizam, salam keluarga Malaysia dan kita jumpa lagi.